semalam Tan Sri Muhyiddin Yassin menawarkan benda yang paling hebat untuk orang Selangor. Saya dengar pun saya rasa tergugat. Dia tawarkan bahawa kalau Perikatan Nasional konon menang Selangor, maka dia akan menubuhkan Majlis Pemulihan Negeri Selangor. Saya masa tu gelak sakan tergolek-golek. Yang kau nak pulihkan negeri Selangor ni kenapa? Kalau pun nak pulihkan, bukanlah negeri Selangor, pulihkanlah negeri Kelantan ke, negeri Terengganu ke, negeri Kedah ke. Sebab Selangor ini sekarang ini pun dah memang negeri nombor 1 dalam Malaysia pun. Kau nak pulihkan apa lagi? Kalau betul lah kepakaran Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin ini diperlukan untuk memulihkan sesuatu, bukan di Selangor, no. Air dekat Kelantan yang perlu dipulihkan. Masalah dia di Kedah. Walaupun ada macam-macam yang Kerajaan Persekutuan telah bina di selatan Kedah, pembangunan industri, bawa masuk pelabur-pelabur besar antarabangsa, negeri Kedah masih lagi negeri antara yang paling miskin. Selangor dah boleh tanam 5 tuaian 2 tahun untuk padi. Pulau Pinang pun dah boleh buat. Dia tak boleh buat lagi sampai lah ni. Sama juga dulu, ni lebih kurang seminggu lepas lah, bila seorang lagi pimpinan Perikatan Nasional datang berkempen di Selangor, meyakinkan orang Selangor untuk kononnya berubah. Tawaran dia apa dia? Kalau Perikatan Nasional akan mentadbir negeri Selangor, maka Selangor akan menjadi negeri super state. Itu pun saya gelak juga. Super state apa? Selangor memang dah super state pun berbanding dengan Kelantan, dengan Terengganu. Kau nak superkan macam mana lagi? Sedangkan kamu ada masa yang panjang dan sudah pementadbir di Kelantan, di Terengganu, di Kedah dan di Perlis. Pergi superkan negeri-negeri itu dululah. Tapi saudara-saudari tahu kenapa bila kita bincang tentang tawaran semua ni, dia tak boleh, dia tak boleh buat keluar. Sebab memang dia tak ada rancangan pun. Agaknya bila kita duk tekan dia, saya tengok dia mula edar printing lah. Ini ada risalah menunjukkan rekod prestasi Perikatan Nasional. Rekod paling tinggi apa dia? Memberikan bantuan 600 bilion ringgit kepada rakyat semasa COVID. Ada orang gelak. Siapa gelak tadi? Andy. Dia tak boleh pakai, dia memang gelak sepanjang masa. Tapi memang patut gelak lah. Sebab 600 bilion yang Muhyiddin Yassin duk mengaku tu, masa zaman dia, 600 bilion tu, bukan pun duit dia pun, duit rakyat melalui KWSP. Duit rakyat melalui KWSP. Kita apa boleh buat? Katakanlah kita nak buat, katakanlah kita bagi keluar, ambil lah duit ni 200 bilion, 300 bilion. Lepas itu kita mengaku kita membantu rakyat. Sedangkan sekarang ini kita dah tahu hasil daripada culas dan juga malas pentadbiran Perikatan Nasional masa Muhyiddin Yassin yang sentuh duit KWSP, yang itulah yang sampai sekarang kita masih lagi tanggung. Pertama, kita berhadapan dengan kumpulan-kumpulan warga tua yang bila mereka bersara, mereka tak ada dah simpanan, jaminan untuk masa depan. Bila mereka tak ada simpanan dan jaminan masa depan, yang tu yang kami kena tanggung sekarang ni. Takkan kita nak bagi dia macam tu je? Takkan kita nak tinggal dia macam tu? Akhirnya kerajaan sekarang kena cari jalan macam mana untuk mewujudkan satu sistem jaringan keselamatan sosial untuk kita bantu golongan-golongan yang akan bersara ini. Sebab apa? Zaman Muhyiddin dah bagi dia orang keluar duit yang dia duk mengaku ini bantuan kepada rakyat. Bukan duit dia pun. Duit daripada rakyat sendiri bagi kepada rakyat. Kesan kedua yang sampai ke sekarang kita masih lagi menanggung ini ialah kesan inflasi. Saudara-saudari mungkin tak faham ataupun mungkin belum dengar sebelum ini, salah satu sebab kenapa harga barang naik mendadak masa zaman dia memerintah dulu ialah kerana sebab dia bagi rakyat keluarkan duit seberapa banyak ni.
Bila rakyat keluarkan duit, duit banyak dalam poket, maka rakyat berbelanja. Bila rakyat berbelanja, maka permintaan terhadap barang, perkhidmatan semua naik. Orang berbelanja, permintaan naik, harga naiklah. Harga terutamanya harga makanan siap. Kalau kat luar, restoran, gerai, sekali dia naik, nak turun payah dah. Sebab itu zaman dia, kita tengok inflasi naik mencanak, kenaikan harga itu naik dengan begitu cepat dalam tempoh beberapa bulan saja. Dan bila kita ambil alih Disember 2022 dulu, kita mengambil alih dalam keadaan inflasi antara yang paling tinggi dalam 10 tahun yang lepas. Alhamdulillah sekarang kita berjaya stabilkan. Inflasi sekarang 2.4% adalah yang paling rendah dalam tempoh 12-13 bulan ini, kan? Jadi maksudnya begini. Maksudnya bila kita tengok, dia tak ada tawaran pun, dia tak ada rancangan pun. Sebab itu kita tengok apa yang berlaku di Kelantan sekarang. 33 tahun memerintah, keadaan dia tak berubah. Nak kata tak bagi peruntukan, peruntukan memang dah bagi. Kalau ikut daripada peraturan yang saya turut ikut sampai sekarang, dari segi peruntukan kerajaan persekutuan, kita bagi paling tinggi kepada negeri-negeri miskin. Negeri-negeri miskin itu termasuklah negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, semua PAS punya. Nak kata tak bagi peruntukan, dah bagi. Nak kata tak tolong, dah tolong. Tapi kita tengok sendiri macam mana yang berlaku di negeri Kelantan. Sebabnya bila ada pentadbiran yang dia nak kuasa itu semata-mata supaya ada yang jadi wakil rakyat, ada yang jadi menteri besar, ada yang mendabik dada kononnya dia orang penting, akhirnya yang akan jadi mangsa ialah rakyat terbanyak. Sebab itu Kelantan sampai sekarang macam itu. Dan sekarang mereka nak bawa perkara yang sama di Kelantan itu ke negeri Selangor. Dalam keadaan negeri Selangor selama ini telah pun menjadi negeri yang nombor 1 di Malaysia, saudara-saudari. Dan tanggungjawab itu adalah tanggungjawab saudara-saudari. Dan tanggungjawab saya jugalah, William jugalah, kerana kami semua wakil rakyat, ahli parlimen daripada Selangor ni.